Kali ni Ellie akan tunjukkan cara untuk kita buat cinnamon bun yang ramai sangat suka ni. Jadi kalau kamu termakan, Ellie suka koyakkan dia macam ni lah. Seronok. Ellie akan tunjukkan cara untuk buatkan dough yang gebugabas tu. Dia punya inti dekat dalam tu 2 cara. Dan juga cara nak buat dia punya icing dekat atas tu 2 cara juga. Semua 2 cara je lah. First kali kita akan buat kita punya cinnamon roll dululah. Mula-mula sediakan kita punya susu. Nak pakai suhu bilik pun boleh, nak pakai suam pun okey. Kemudian masukkan sedikit mentega cair, sedikit instant yeast, dan last kali kita akan masukkan kita punya telur. Ellie suka mixkan dia macam ni siap-siap tau, supaya dia teradun dengan elok. Bahan kering dia, inilah kita nak buat ni. Masukkan sedikit tepung gandum, sedikit gula dan juga sedikit garam. Dan sekarang ni kita dah ready untuk campurkan bahan-bahan kita ni. Masukkan bahan basah kita tadi siap-siap. Telur tu ada lagi rupanya. Dan lepas tu barulah naikkan kelajuan dia. Kalau kata korang nak uli tangan pun boleh, tak ada masalah. Ulikan dia sehinggalah dia teradun macam ni. Nampak tu, dia dah macam tak berapa melekat-lekat. Dan ulikan dia sekali lagi. Uli kejap-kejap je, just nak bagi dia bentuk bulat, comel, flawless macam ni. So sekarang ni kita akan proofkan dia pula. So Ellie akan ambilkan bekas yang bersih macam ni. Nak letak minyak sikit dalam tu pun boleh supaya dia tak melekat. Tapi kalau kata tak nak letak pun tak apa. Dan lepas saja letak tu, tutupkan permukaan tu. Sama ada nak pakai plastik boleh, nak pakai kain yang agak lembap pun boleh supaya dia tak kering. Lepas sahaja dia naik 2 kali ganda, dalam 1 ke 2 jam macam tu lah, kita dah ready untuk uli dan bentukkan dia. Walaupun nampak gebugabas tu kan, kena bagi dia kempis dahulu supaya udara dekat dalam tu keluar. Kalau kata korang tak buat macam tu, nanti dough korang tu nanti akan berudara. Kita tak nak macam tu. So ulikan dia sekali lagi dan bentukkan dia bulat. Dengar kat belakang tu, bukan aku je menguli, sikit pun sibuk. Okay, so sekarang ni kita dah ulikan dia dan keluarkan udara lebihan dekat dalam tu. So masa sekarang ni untuk ulikan dia ni pula. Tepungkan sikit kita punya rolling pin tu supaya tak melekat. Dan ulikan dia sehingga dia jadi panjang macam ni. Panjangnya dalam 23 ke 25 inci macam tu. Dia punya lebar tu tak kisah sangat lah, asalkan korang punya tebal tu setengah inci. So sekarang ni jom kita buat dia punya cinnamon sugar filling dekat dalam tu. Ambilkan kita punya gula perang kita, masukkan sedikit garam. Dan kemudian masukkan serbuk kayu manis. Wajiblah ada kan, dah nama pun cinnamon roll kan. Campurkan dia sehingga dia semua teradun dengan elok macam ni. Dah siap. Macam tu sajalah nak buat cara yang pertama ni. Ambilkan butter atau margarin yang dah dilembutkan, sapukan keliling kita punya dough tu. Dan lepas tu taburkan dia macam ni secara rawak. Dan lepas tu ratakan dia. Ini adalah cara yang pertama. Okey, jom kita buat cara yang kedua pula. Cara yang kedua, nampak tu dia macam melekit sikit. Kita akan ambilkan mentega dulu. Dan lepas tu masukkan kita punya gula perang macam tadi, serbuk kayu manis dan juga sedikit garam. Dan macam biasa kita campurkan dia sehinggalah dia teradun. Kalau korang perasan lah dekat sini, nampak tu dia lebih likat, macam kinetic sand, gaya-gaya macam tu lah. Lepas tu kita letakkanlah dekat atas dough kita macam tadi juga secara rawak. Dan lepas tu kita ratakan dia macam ni. Dia punya rupa dia sama saja. Ikutlah yang mana satu yang korang suka. Cuma cara kedua ni korang-korang mentega tu ada sukatan lah. Cara pertama tak ada, kita agak je. Alright, so bila dah ratakan semua tu, jom kita lipatkan dia. Mulakan dengan lipatan yang kecil sebab dekat dalam tu wajib ketat. Kalau tidak nanti dia terbarai lah. Dan kemudian lipatkan dia slow-slow macam tu. Dough kita tu sama rata sahaja daripada hujung ke hujung macam tu. Bila dah hampir ke hujung tu, dekat kelem tu kan, kepilkan sedikit supaya dia tak mudah gelai. Cubitkan dia macam ni, cubit-cubit manja saja. So sekarang ni kita nak bahagikan dia. Ellie suka tandakan siap-siap supaya senang kita nak agak yang mana kita nak potong ni. Cuma jangan potong dia dengan pisau sebab Ellie tunjukkan contoh kat sini. Bila korang potongkan dia dengan pisau, nampak tu dia punya bulat dia tak cantik. Jadi macam So Ellie sarankan pakaikan benang macam ni. Tengok kat mana kita tanda tu, selit bawah kita punya cinnamon roll dan pusingkan dia macam ni. Gitu. Barulah kita punya potongan cinnamon roll tu lebih cantik dan lebih bulat. Selalunya orang pakai dental floss ataupun yang kita selalu pakai untuk gigi tu kan. Tapi yalah, Mak Saleh selalulah pakai benda tu. Jadi kalau kata tak ada, pakai saja benang ni. Jadi je, nampak tu. Apa pun jangan pula potong dengan pisau. Potong dengan pisau kan confirm tak jadi. Sebab nanti dia akan terpenyek. Ellie anggarkan Ellie potongkan dia adalah dalam seinci lebih sikit je. Sebab kejap lagi nanti dia akan kembang sendiri. Waktu dia kembang tu nanti tinggilah kang. So sekarang ni tinggal nak susunkan aja kita punya cinnamon roll ni. Tapi sebenarnya kita ada satu lagi cara yang cantik untuk
bentuk kat cinnamon roll ni. Bentuk anyam macam ni. Weh, cantik. Kalau korang nak belajar, komen dekat bawah. Korang nak belajar cara nak anyamkan cinnamon roll ni. So, ambilkan bekas yang telah dilapikkan dengan baking paper dan pastikan bila susun tu arah yang sama. Nampak tu? Janganlah kejap-kejap terbalik kiri kanan pula. Ikut sahaja semuanya pada arah yang sama, barulah dia cantik. Dan kemudian letakkan kain lembap dekat atas tu dan proofkan dia sehingga dia naik 2 kali ganda. Sabar kau nak menunggu, okey? Gitulah dia rupa dia bila kita dah siap proofing. Kalau katalah korang nak pakai bekas yang 4 segi tepat macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Lepas tu proofkan dia, tada! So, mana satu korang suka? Yang 4 segi ke ataupun segi 4 tepat macam ni? Alright, so sekarang ni dah ready untuk bakar. So, panaskan kita punya oven kita siap-siap. So, sebelum masak tu, Ellie sarankan korang sapukan sedikit susu. Tapi kalau tak letak pun tak apa. Tapi bila korang letakkan, dia macam golden brown. Cantik sangat tau. So, dah siap dah. So sekarang ni dah ready dah untuk kenapa pula aku pakai glove ni? Sejuk je lagi kan? Pakai je lah, kan nanti dalam oven tu kan panas. So sekarang ni kita akan masukkan dekat dalam oven dan bakarkan dia sekejap. Sama ada korang pakai segi 4 tepat atau segi 4 sama sahaja setting kita bakar. Kita akan bakarkan dia pada suhu 175 darjah Celsius selama 20 ke 25 minit. Sementara tu, jom kita buat glaze dekat atas tu. Kita mulakan dengan cara yang pertama, cream cheese glaze. Sediakan mentega cair, lepas tu masukkan sedikit gula dan juga sedikit garam. Dan lepas tu campurkan dia sehinggalah dia sebati. Kalau nak bagi dia sebati elok, pastikan mentega cair tu masih panas. Lagi dia senang untuk campur. Kemudian ambilkan kita punya cream cheese yang telah dilembutkan di suhu bilik dan masukkan kita punya adunan mentega dengan gula kita tadi tu. Letakkan sedikit esen vanila nak bagi dia wangi sikit. Dan lepas tu campurkan dia sehinggalah dia teradun dengan elok. Bila tengok tu pun, sedapnya. So dah selesai dah cara yang pertama. Ellie tunjukkan cara yang kedua pula. Cara yang kedua ni pula adalah menggunakan icing sugar. So dia murah sikit lah daripada nak pakai cream cheese kan, tapi tetap sedap. Ambilkan mentega cair juga, masukkan sedikit garam, sedikit esen vanila dan juga sedikit susu. Susu tu akan mematukan glaze tu lebih cair. Tu nampak dia cair sikit kan? Kemudian campurkan dia sehingga dia sebati. Dan lepas nampak elok dah tu, masukkan kita punya gula icing. Berasap-rasap lah pula dia. So apabila dah masukkan kita punya gula icing tu, campurkan dia sekali lagi. Lama-lama tu nanti gitu dah siap, cantik je. Cuma kesilapan Ellie dekat sini, Ellie masukkan gula tu tak tapis. So nampak dia macam ketul sikit kan. So Ellie sarankan kalau kata korang nak masukkan gula tu, tapiskan dia dulu, barulah dia cantik flawless sikit. Macam ni last Ellie kena tapiskan macam ni lah. Tetap cantik tapi satu lagi kerja lah. Nampak tu, barulah halus mulus gitu kau. So itulah dia cara yang kedua. Dalam tengah sembang tu dah siap dah kita punya cinnamon roll kita. Senang saja kan. So bila dia tengah panas-panas ni, sapukan sekali lagi susu kita tadi tu. Jangan pergi sapu telur pula ya. Dan kemudian bawa keluar terus daripada bekas perlahan-lahan. Jangan sampai barai. Tu dia. Tak sabar nak makan kan. Tapi kejap, tak habis lagi ni. Kita nak letak kita punya glaze dulu. Yang cream cheese ni tadi dia letakkan dalam peti ais. Nampak dia macam pekat sikit. So masukkan sedikit susu supaya dia cair sedikit. Macam tu sajalah. Dan lepas tu letak sajalah dekat atas cinnamon roll korang tu. Laparnya. Bila aku cakap ni pun tengok lapar. Dah siap dah kita punya cinnamon roll versi cream cheese glaze kita. Kalau lah korang boleh bau ni. Dia punya bau sangat wangi dan sangat lembut. Cuma seeloknya lah bila korang nak hidang tu, barulah korang letak. Sebab lagi dia macam melting macam tu tau. Kalau katalah korang tak nak hidang lagi, tak apa, simpan glaze tu. Bila nak makan baru letak. So boleh nampak beza antara glaze cream cheese dan juga glaze gula icing kita. Dia lebih cair tapi nak cakap ni, dia tetap sedap. So korang buat je yang mana yang korang nak buat. Dah siap dah kita punya cinnamon roll kita ni. Senang saja kan. So glaze yang mana yang korang nak buat? Yang cream cheese tu ke? Ataupun yang pakai icing sugar ni Ellie kalau kamu termakan, Ellie suka koyakkan dia macam ni Seronok. Lembut dekat dalam. Lepas tu kan, yang Ellie rasa ni adalah inti icing sugar. Tak ada manis sangat pun. Sebab Ellie dah kurangkan dia punya gula dia. Jangan lupa untuk letakkan dia punya glaze ni kan. Korang kena letak waktu cinnamon roll tu panas-panas. Kalau kata dia dah sejuk, masukkan kejap dekat dalam oven ataupun microwave. Bagi dia panas kejap, lepas tu baru letak glaze tu. Barulah lepas tu dia akan menyerap glaze tu dengan elok. Tak ada dia macam bertumpuk-tumpuk. Dia macam elok je disaluti. Elok aja, nampak tu. Alright lah, so itulah dia resepi
cinnamon aja aku ni. Cinnamon roll ke cinnamon bun. Untuk yang ni kita pusing-pusing roll-roll. Satu lagi cara adalah kita anyamkan kita punya cinnamon roll kita ni. Cantik weh. Senang saja nak buat. Okeylah, so Eddie nak makan dulu. Selamat mencuba. Bye-bye. Sekarang ni dah ready dah untuk kenapa pula aku pakai glove ni? Sejuk dia lagi kan? So sekarang ni dah ready untuk masuk dekat dalam. Pakai je lah kan nanti dalam oven tu kan panas.